الحمد لله الذي أوجب علينا أن نقوم بالواجبات. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بأن نترك السيئات والمنكرات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح البركات وعلى آله وصحبه كنوز الخيرات. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita semua meningkatkan kelakuan-kelakuan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauh daripada apa yang dilarang, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bahagia dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya sebagai khatib yang dhaif pada hari ini ingin saya menyampaikan khutbah yang bertajuk fikir dan zikir. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, fikir adalah daripada otak. Otak yang waras yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Dan zikir ia adalah di hati, di kalbu kita, supaya kita dapat mendekati Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah hampir 2 tahun dalam kita menghadapi penyakit COVID-19, khususnya di tempat kita, di negara kita, amnya di seluruh negara. Masya Allah, manusia sudah tidak tahan untuk berdepan dengan masalah ekonomi. Kita sudah tahu bahawa dengan COVID-19 ekonomi merosak di seluruh dunia, juga di tempat kita. Ada yang sudah bankrupt, ada yang sudah tak tahan lagi dengan kerugian. Manusia tidak bertahan lagi untuk berkurung di rumah ketika dia dihidapi penyakit, ketika dia berada dalam keadaan diuji oleh Allah, dan ketika kampung-kampung mereka ditutup oleh pemerintah. Manusia tidak tahan lagi nak patuh undang-undang dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak pemerintah demi untuk menjaga perebakan COVID-19 di tempat kita. Manusia juga tidak tahan dengan kehilangan orang-orang yang tersayang dalam keluarga masing-masing, yang telah meninggal, yang telah mati, tinggalkan kita semua
kerana penyakit COVID. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, manusia seperti kita tidak boleh, manusia tidak suka dikurung. Manusia tidak suka dikurung dalam sesuatu rumah. Manusia tidak suka juga untuk hidup di dalam kawasan-kawasan yang tersekat. Dan manusia juga tidak suka untuk hidup di dalam pagar yang telah dipagarkan oleh sesiapa. Oleh itu, namun agama mengingatkan kepada kita dengan sepotong hadis dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ad-dunya sujnul mu'minin wa jannatul kafir." Maksudnya, dunia ini merupakan penjara bagi orang yang mukmin, bagi orang yang beriman. Tetapi ia adalah syurga bagi orang kafir. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, dunia ini adalah penjara bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian demi kematian setiap hari. Lebih 1,000 orang telah meninggal dunia, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh 5 bulan sejak bulan Mesa baru-baru ni. Sudah 1,000 orang lebih yang mati akibat penyakit COVID-19. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kerana COVID adalah perkara yang kita rasa satu kesusahan bagi kita. Kita rasa dia satu perkara yang tidak boleh diterima bagi kita. Kerana apa? Kerana kalau ayah kita mati, kita sebagai anak, kita tidak boleh untuk nak menguruskan mayatnya. Kita tidak boleh untuk memandi mayatnya. Hanya kita dapat melihat di jauh-jauh sahaja. Kita rasa kematian kerana COVID satu ujian paling besar bagi kita. Tidak pernah berlaku dalam sejarah di tempat rumah kita. Sudah beribu orang mati. Dalam kampung kita sudah berapa orang yang mati. Bagaimana pengurusan mayat yang dapat kita tahu sendiri. Bagaimana perasaan isteri kehilangan seorang suami. Bagaimana perasaan seorang anak kehilangan bapa. Bagaimana kehilangan seorang teman, kehilangan teman karibnya. Tetapi kita telah lupa dengan hadis yang saya baca itu tadi, bahawa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Cuba kita tengok di petani kita, 400 orang lebih yang mati. Berapa ramai daripada kalangan mereka adalah orang-orang yang alim, alim ulama, ahli fiqh, ustaz.
itu adalah satu perkara yang berat bagi kita nak terima. Tapi sebenarnya bukan begitu, sidang Jumaat sekalian. Kerana Allah tidak ingin melihat lagi mereka hidup di dunia sebagai penjara kepada mereka. Maka Allah tarikkan, maka Allah panggilkan mereka supaya Allah ganti syurga di akhirat. Itulah cita-cita yang paling besar bagi kita. Kerana di akhir zaman, hadis Nabi pun telah beritahu kepada kita bahawa di akhir zaman orang-orang alim akan dipanggil oleh Allah seorang demi seorang, seorang demi seorang. Bukan kerana apa? Kerana Allah tidak sanggup lagi mereka itu hidup di penjara dunia ini yang penuh dengan segala maksiat, yang penuh dengan segala kejahatan. Maka Allah panggilkan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka tunggu di alam barzakh untuk menunggu ke syurga yang kekal abadi buat selama-lamanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pembergian mereka mudah-mudahan Allah lepaskan, Allah bebaskan, Allah merdekakan mereka daripada cengkaman penjara dunia ini. Tetapi bagaimana dengan kita yang masih lagi berada di dunia ini tanpa kita menyedar, tanpa kita berfikir, tanpa kita berzikir untuk mengingatkan diri kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita masih lalai, kita masih belum lagi sedar bahawa ujian COVID-19 yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala satu petanda bagi kita bahawa dunia ini tidak lama lagi akan dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kita berduka cita, kerana Allah bersama dengan kita kalaulah kita seorang yang sabar, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Maksudnya, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah meneliti kamu, apa yang kita buat sekalian. Oleh itu, saya berseru kepada sidang Jumaat yang berada dalam masjid ini sekalian, kalaulah kita belum lagi pocok vaksin, ahli keluarga kita belum lagi pocok vaksin, cuba kita fikir dan kita renung. Kadang-kadang kita terima berita-berita palsu yang menakutkan kita, yang menyebabkan kita rasa was-was, rasa tak yakin. Dengan itu, dengan was-was dan tidak yakin, maka kita tidak berani nak buat perkara tersebut. Sedangkan ahli pakar, doktor
telah memberi jaminan bahawa cocok vaksin itu sebagai penapis, sebagai tentera untuk berlawan dengan COVID-19. Walaupun orang yang sudah pocok itu tidak dijamin kata tak dekat juga, tetapi dia boleh mengurangkan teruk daripada berat kepada yang ringan. Tetapi itu bergantung kepada cara kita nak jaga diri kita lagu mana. Hari ini saya ambil contoh mudah-mudah. Kita nak musafir ke satu tempat, nak kapal tu belakang dah. 50% tu, 50 orang tu nak kapal tu belakang dah. Ada 20 orang lagi ya. Hak tak pocok wasing, nak kapal tu tak boleh. Jadi terlekat semua. Terlekat, hak nak terbang pun tak boleh. Kita pun nak pergi tak boleh. Begitu juga dengan sekolah dengan sekolah anak kita lah ni. Kita nak lock, kita nak biar anak kita mengaji online sampai bila? Cuba kita perhati anak kita mengaji online ni, gapo dia boleh? Kita nak lock, nak biarkan anak kita mengaji online sampai bila-bila? Kerana syarat dia nak cukup 70%. Lah ni negara Syria ni baru duk 50 ni ya baru. Tak siapa lagi. Tak siapa lagi. Tahap hak nak boleh buka ekonomi, tahap hak nak boleh buka sekolah, tahap nak boleh kita semaya tak boleh sengih lagu ni. Nak boleh kita boleh semaya seperti biasa. Boleh ada mengajar agama. Tengoklah ni. Tadika kita tak ada mengajar dah. Di satu hak anak kita duk ke mana tak tahu. Agama masih jauh dengan kita. Mengajar-mengajar agama di masjid-masjid tidak ada lagi. Kita nak hidup lagu ni ke? Kita nak biarkan kita hidup dengan tidak ada masa depan lagu ni ke? Oleh itu, fikirlah dan cuba kita tilik tengok supaya kita semua jangan jadi orang yang penghalang kepada orang-orang lain hak nak pergi ke depan. Saya tahu kata kita takut kita ada penyakit. Bagi orang ada penyakit itu perlu cari bomo dan kecek dengan bomo. Bagi orang yang takut berita palsu kata pocok 2 tahun akan mati. Lah ni ustaz tu telah tarik perkataan dia. Sudah tahu kata pocok mati 2 tahun berarti lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu juga kita orang yang sudah pocok vaksin ni, janganlah kita melihat tengok kepada orang tak pocok vaksin tu sebagai najis mughalazah. Jangan kita memberi penghormatan kepada dia. Jangan kita tengok kata dia ni tak boleh nak bersaing. Jangan. Hormat dan kita ajak dia dan kita royak kepada dia, nasihat kepada dia apakah baiknya vaksin. Apakah kalau kita tak pocok vaksin? Kita bagi dengan hikmah. Jangan guna cara paksa. Cara paksa dia tidak akan berjaya sama sekali dan dia akan lahir penentangan dalam paksaan. Sedangkan agama kita la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Apatah lagi dengan pocok vaksin kalau kita paksa. Nampak mana pocok situ? Situ bukan cara dia. Bukan cara penyelesaian masalah. Itu adalah cara yang menambahkan masalah dan menambahkan kebencian rakyat kepada pemerintah. Oleh itu, ajaklah, serulah mereka dengan bil hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara yang rakyat boleh sama-sama kita bimbing, sama-sama kita pergi sekali
dengan mereka itu. Demi untuk masa depan anak cucu kita, demi untuk masa depan rakyat kita di petani, dan juga demi untuk kita umat Islam buat seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.